Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afia Hafizah binti Muhammad Ramadan. Saya daripada kelas DPR 1B. Hari ini saya akan buat pembentangan slide untuk penghayatan etika dan peradaban. Sebelum itu saya akan kenalkan lagi 3 orang ahli kumpulan saya, iaitu Nur Anis Nabila binti Ruslan, Alia binti Ahmad, dan yang terakhir sekali Nur Safia binti Muhammad Umar. So kami berempat dah pilih satu tajuk, iaitu tajuk dia Peradaban Timur dan Barat. So secara umumnya peradaban ni dia boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian, pemerolehan dalam perlakuan dan pemikiran penciptaan yang baik. So sekarang ni peradaban ada 2, iaitu peradaban timur dan peradaban barat. So sebelum tu saya akan terangkan dulu apa itu peradaban timur dan apa itu peradaban barat. So peradaban timur ni merujuk kepada masyarakat daripada tamadun pribumi, tamadun Islam, tamadun Jepun, tamadun Cina dan India. Yang seterusnya, peradaban barat pula dia merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat barat lah. So masyarakat barat ni dia merangkumi Amerika Syarikat dengan Eropah. So seterusnya saya akan cerita pertembungan peradaban. So sejarah pernah membuktikan bahawa pihak barat ni mereka tak pernah ada usaha untuk memahami Islam ataupun menerima hakikat yang Islam sebenarnya ni. So mereka pernah untuk minta umat Islam memahami pula mereka punya peradaban barat tu. Contoh macam Kristian apa semua tu. So dulu ada satu peperangan, iaitu Perang Salib pada tahun 1096 sampai tahun 1396. So lepas kekalahan Kristian di tangan pejuang Islam, iaitu pemimpin Salahuddin Ayyubi, dendam mereka dekat Islam ni tak pernah berkurang sikit pun. Tapi dendam mereka makin lama makin hebat, macam makin teruk lah. So peperangan ni berlaku di Chechnya, Bosnia, di mana puak-puak Kristian ni mereka cuba untuk menghapuskan umat Islam. So macam mereka ada dendam kesumat lah dekat umat Islam ni. So selain itu juga Mustafa Kemal Atatürk yang didokong oleh Yahudi dan Kristian ni, mereka menjatuhkan kerajaan Islam Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Tu adalah sejarah hitam yang takkan mungkin dilupakan oleh umat Islam lah. Hal ini dia macam menunjukkan bahawa antara peradaban barat dan peradaban Islam ni takkan mungkin berlaku. Sebaliknya pertembungan peradaban ni lebih-lebih lagi perkaranya melibatkan persoalan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Nabila binti Ruslan. Nama matrik 03 DPR 20F1005. Hari ini saya akan menyambungkan tentang pertempungan peradaban. Seterusnya, akibat daripada perolakan revolusi politik dan industri yang berlaku pada abad ke-18, negara barat ni dia jajah ke serata dunia. Dia membawa pelbagai aspirasi yang termasuklah mentamadunkan masyarakat Melayu yang dianggap ketinggalan. Mereka mempunyai slogan, iaitu The White Man Burden. Menerusi imperialisme dan kolonialisme, negara-negara Afrika, Asia dan Amerika telah diletakkan di bawah kuasa dan kawalan ekonomi serta politik barat. Pengurusan barat ini telah mencabar asas yang membentuk masyarakat Asia, mengenakan kehendaknya ke atas mereka dan membawa perubahan sosial dan politik yang amat penting daripada Rahimah Abdul Aziz 1997. Dampak globalisasi dan dominasi barat, cabaran terbaharu yang dihadapi oleh masyarakat bukan barat, terutamanya masyarakat Islam dan Asia pada hari ini ialah globalisasi yang ditaja oleh peradaban barat. Globalisasi membawa maksud pensejahteraan nilai-nilai kehidupan barat, mendukung liberalisme,
kapitalisme dan demokrasi mengikut acuan mereka sendiri. Keseluruhan dunia pada hari ini seolah-olah seperti dunia barat yang besar, the Great Western World, yang tidak langsung memperlihatkan identiti pelbagai budaya, culture diversity. Sebaliknya, hanya peradaban barat sahaja yang bermaharajalela. Kebebasan yang sepatutnya wujud pada sesebuah masyarakat atau negara dalam menentukan haluan kehidupan pada masa depan mereka sendiri telah dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru. Hal ini dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial, media dan budaya. Seterusnya, pententangan Barat dan dunia Islam. Pemimpin-pemimpin politik Barat ni, mereka sebulat suara berpendapat bahawa Islam adalah ancaman kepada keselamatan mereka. Kehidupan Barat yang dipaksikan falsafah sekunder moden dan keamanan Barat yang terbentuk oleh kemajuan material difikir akan tercabar sekiranya negara Muslim berpemerintahan secara Islam atau pengaruh Islam merebak di rantau yang strategik seperti Timur Tengah. Oleh itu, Pakatan Ketenteraan Barat, mereka mula ke arah Islam militan adalah ancaman mengerunkan kepada keselamatan Barat daripada Muhammad Abu Bakar 1997. Sehubungan dengan itu, mengikut akhbar Washington Post pada 19 Februari 1995, NATO telah membuat keputusan untuk mengadakan rundingan dengan lima buah negara, Afrika Utara dan Timur Tengah, bertujuan mengadakan strategi bersama bagi menentang ancaman yang dibangkitkan oleh Islam pelampau. Hal ini amat jelas lagi apabila Setiausaha Pertahanan Amerika William Perry awal-awal lagi telah menolak kemungkinan penyertaan negara-negara Muslim Asia Tengah, Uzbekistan dan Kazakhstan dalam NATO. Sedangkan pada masa yang sama, mereka membuka ruang kepada kemasukan negara bekas Republik Soviet Union yang lain daripada Muhammad Abu Bakar 1997. Konflik perbentangan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di antara sifat khusus tamadun Barat ialah ia merupakan sebuah tamadun yang terdiri di atas pertentangan. Darah dagingnya ialah konflik, yang mana tamadunnya tidak kenal erti perdamaian, ketenteraman dan kasih sayang. Konflik ini telah meresap ke dalam seluruh aspek, terbahagi berbagai bentuk dan jenis, bermacam bidang dan berbeza bidang dan berbeza senjata serta gayanya. Sesungguhnya ia adalah konflik antara manusia dengan dirinya, konflik antara manusia dan alam tabi'i, konflik antara manusia dan konflik antara manusia dengan Tuhan. Daripada Yusuf Al-Qaradawi 1999. Dengan pernyataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, jelaslah kepada kita bahawa agak mustahil untuk tamadun atau peradaban Barat kini boleh berdamai dengan mana-mana pihak di dunia, terutamanya peradaban Islam dan Asia. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Aliminti Ahmad, nombor matriks 03 DPR 20F1034. Okey, seterusnya kita akan sambung perbezaan antara peradaban Islam dan Barat. S. Parvez Manzur menyatakan bahawa Islam dan Barat melambangkan secara zahir dan teoritis dua peradaban. Bagaimanapun, konotasi peristilahan untuk kedua-duanya sangat berbeza. Islam ditafsirkan sebagai peradaban ideologi yang memiliki orientasi teologi, manakala sementara Barat pada zahirnya dikaitkan dengan kekurangan sebarang komitmen kepada matlamat terakhir. Selanjutnya, beliau menyatakan secara tidak konsisten bahawa dua unit peradaban ini boleh dibandingkan antara satu sama lain secara logik maupun secara empiris. Seterusnya kita akan sambung kepada perbezaan ciri-ciri tamadun Islam dan tamadun Barat. Okey, ciri dari segi kehidupan,
Kalau dari segi tamadun Islam, mengaitkan kota atau bandar sebagai tempat bermulanya tamadun. Manakala dari segi tamadun barat, hidup menetap membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara. Ciri kedua iaitu ciri dari segi sistem tulisan. Kalau dari tamadun Islam, cepatkan proses penyebaran kebudayaan Islam yang memberi kesan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Manakala ciri sistem tulisan dari tamadun barat dicipta dalam memenuhi keperluan kehidupan seperti untuk merekod sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Ciri yang ketiga ialah organisasi sosial. So, organisasi sosial dari segi tamadun Islam adalah keadilan amat penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Manakala ciri sosial dari segi tamadun barat adalah lahir apabila manusia hidup bermasyarakat bagi memenuhi keperluan hidup. Mereka terpaksa bergantung di antara satu sama lain. Kemudian, masuk kepada konsep dialog peradaban. Okey. Dialog peradaban atau interaksi peradaban merujuk kepada tindak balas atau komunikasi yang melibatkan dua pihak atau lebih. Selain itu, ia juga membawa maksud hubungan, pertemuan, komunikasi dan lain-lain yang berlaku antara kelompok, masyarakat dan seterusnya negara. Ini bermaksud interaksi peradaban bukanlah merujuk kepada interaksi antara peradaban itu sendiri, tetapi secara realitinya merujuk kepada interaksi antara individu atau masyarakat yang mewakili sesuatu peradaban. Setiap masyarakat digalakkan untuk berdialog dan berinteraksi dengan tujuan untuk memperkayakan lagi nilai-nilai kehidupan. Dialog peradaban antara masyarakat Islam dan Asia sendiri telah lama berlaku sebelum kedatangan kuasa barat ke rantau ini. Misalnya, pada zaman pra-kolonial telah berlaku interaksi atau dialog di antara tamadun-tamadun klasik seperti Cina dan Islam, tamadun Cina dan Jepun, tamadun India dengan tamadun Islam dan Asia Tenggara, tamadun Islam dan tamadun Eropah dan sebagainya. Seterusnya, kehidupan masyarakat dalam suasana yang aman dan harmoni dalam kepelbagaian budaya, cultural diversity ini telah menimbulkan keyakinan, keinsafan dan kesedaran kepada masyarakat bahawa dialog antara peradaban ini harus diteruskan dan diperkukuhkan. Di atas hakikat inilah, maka dialog peradaban amat penting untuk menuju konvivensia sejagat. Konvivensia merujuk kepada kehidupan berharmoni dan bermuafakat dalam aliran, fahaman dan budaya yang rancam atau berbeza. Okey, so yang terakhir sekali dalam konsep dialog peradaban ini adalah sebenarnya perkongsian nilai-nilai sejagat yang diwarisi daripada peradaban masing-masing sangat penting kerana ia dapat dijadikan titik tolak ke arah mewujudkan interaksi atau dialog peradaban. Walau bagaimanapun, masyarakat moden Islam dan Asia Tenggara pada hari ini telah banyak melupai hikmah dari khazanah peninggalan sendiri sehingga mereka menjadi keliru dan hilang arah. Oleh itu, usaha-usaha untuk mengembalikan khazanah peradaban ini hendaklah dipergiatkan semula oleh generasi hari ini demi menjamin kesinambungan keharmonian hidup masyarakat di atas bumi ini. Hakikat inilah yang cuba disemai oleh dialog antara peradaban agar kepelbagaian dan perbezaan dapat dijadikan titik tolak untuk saling faham, memahami dan bukannya berkonflik antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safia binti Muhammad Omar. Nombor metrik saya ialah 03 DPR 20F1070. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Kepentingan dialog peradaban. Dialog antara peradaban sebenarnya banyak membawa kebaikan kepada masyarakat, negara dan khazanah peradaban itu sendiri.
Oleh itu, bagi mencapai hasrat mulia ini, maka satu semangat baru perlu dipupuk supaya masyarakat dunia hari ini memilih untuk berdialog dan bukannya berkonflik. Kerjasama untuk berdialog amat penting bagi menghalang dan mengekang dominasi Barat. Di atas hakikat ini, maka perlunya masyarakat lain, masyarakat Asia dan lain-lain tidak kira di mana sahaja perlu berdialog dan bersatu membentuk satu barisan untuk menghalang dominasi Barat tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa peluasan pengaruh Barat dan era globalisasi telah menyebabkan seluruh dunia pada hari ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah yang sangat kronik seperti krisis alam sekitar, kepupusan sumber alam, keruntuhan institusi kekeluargaan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah, penyalahgunaan dadah, krisis peperangan dan sebagainya. Namun begitu, masalah-masalah ini sebenarnya adalah kesan daripada krisis nilai yang wujud dalam peradaban itu sendiri. Misalnya, kasih sayang dan hormat menghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga moden telah meruntuhkan ketahanan hubungan kekeluargaan. Selain itu, disebabkan oleh perasaan rendah diri dan pengorbanan telah dipencilkan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat, maka sifat tamak dan takbur menjadi semakin dominan dalam masyarakat. Oleh demikian, perlulah diadakan sesi dialog antara masyarakat bagi mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul ini. Dialog peradaban penting kepada peradaban Islam dan peradaban Asia yang berasaskan agama. Ini kerana dalam sistem falsafah warisan peradaban, nilai sejagat, kerohanian dan moral sentiasa diutamakan dalam persoalan etika. Bagi masyarakat ini tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Oleh itu, bagi melahirkan nilai-nilai yang murni dalam masyarakat yang berbilang agama, etnik dan kebudayaan, semangat dialog mestilah sentiasa dipupuk antara masyarakat ini. Dialog antara masyarakat ini akan melahirkan perasaan hormat menghormati, saling mempercayai dan akhirnya perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat tersebut. Yang seterusnya ialah Undang-Undang Islam dan Barat. Pengubah dan autoriti untuk Undang-Undang Islam ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia sebagai pelaksana undang-undang. Manakala untuk Undang-Undang Barat pula, pengubah dan autoritinya ialah manusia. Wahyu adalah sumber asas kepada pembentukan hukum dan Undang-Undang Islam, manakala akal dan empirikal sebagai pelengkap. Berbanding dengan Undang-Undang Barat, sumber asasnya ialah akal, empirikal dan budaya masyarakat setempat. Skop Undang-Undang Islam adalah meluas yang meliputi semua aspek kehidupan manusia serta menyentuh hubungan antara semua pihak. Manakala skop untuk Undang-Undang Barat tidak menyentuh persoalan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Undang-Undang Islam, pelaksanaan dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia sejagat. Manakala untuk Undang-Undang Barat tidak berupaya memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia. Mulanya, secara keseluruhannya, dalam membicarakan tentang hala tuju peradaban Timur dan Barat, penulis ingin menegaskan di sini bahawa sememangnya realiti dunia pada hari ini mengalami pertembungan peradaban atau konflik seperti yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Peradaban Barat tidak mungkin tunduk kepada peradaban Timur. Dialog hanya boleh berlaku di antara peradaban yang mempunyai kerangka pemikiran yang sama.